Sebab kita tak perlu macam mana? Sebab pakai PC kan, pakai PC tak ada masalah, tapi kalau you pakai PC pun kita still boleh insert kita punya PowerPoint kan. PowerPoint still boleh ni, kita boleh share kan. Alright, semua orang keluarkan kertas masing-masing. Kalau boleh tak kertas lah. Boleh type di Word di komputer masing-masing, gunakan Word sebab saya nak minta setiap orang share tentang dia punya analisis SWOT. Dia punya kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Boleh tak? Boleh tak? Saya harap peserta yang masuk ni memang betul-betul masuk mendengar lah. Tak nak masuk kan. Sebab tu saya kena buat aktiviti sikit. Okay. Saya bagi dalam masa 15 minit. Nanti saya akan minta Puan Roziana pick setiap nama peserta hari ni lah yang sesi petang. Maksudnya setiap orang tuliskan tentang parenting betul. Lepas ni bukan parenting. Ustazah saya parenting style lepas ni sebab dia more kepada inventory. Tapi sebelum tu tunjukkan sendiri punya kekuatan, kelemahan, opportunity dengan take ni. Boleh? Dia contohnya macam ni lah. Okay, kalau yang mana mendengar saja tu saya harap boleh pakai phone, kita boleh pakai WhatsApp. Mana yang tak pakai earphone, maksudnya boleh share melalui slide. Boleh? Kalau tak dia macam one way. Tak ada apa-apa. Semua tentang analisis SWOT. Boleh? Senyap tanda boleh kan? Okay, boleh Okay, setuju. Okay, buat dulu. Mana yang memang kata di luar kawasan pakai phone je just mendengar, saya percaya bila phone, semua orang punya phone boleh loudspeaker, boleh tunjuk muka. Tak ada lagi phone zaman sekarang yang tak tunjuk muka. Alright? So, saya bagi masa lah 15 minit, kita akan start pukul 3 petang. Tapi ni jangan log out. Saya bagi juga form, sekejap saya bagi dalam ni lah. Ataupun, sekejap. Saya bagi share. Okay, form untuk analisis SWOT tu juga, saya masukkan dalam link kita tadi link bahan khusus staff. Saya upload di situ, boleh ambil daripada situ. Sekali dengan bahan-bahan, tapi keluarkan form analisis SWOT. Saya share balik. Form analisis SWOT. Okay, lepas ni pun kita masuk parenting style. Okay, buka yang di dalam link tu saya dah sediakan. Kat situ ada form analisis SWOT. Guna yang tu. Boleh Sebab saya nak two-way interaktif lah. Kalau tak nanti banyak yang mendengar. Sebab belajar mendengar kena menulis sekali baru dia masuk sikit. Okay, contohnya form dia.
Okay. Yang ni kau boleh kita letak nama kita lah. Kalau contoh, saya letak nama saya lah macam ni. Okay. Okay, nanti setiap peserta, semua share macam yang saya share. Nama dia Dani. Okay, yang dia punya form tu memang dah ada dalam link. Okay,
bagi pensyarah yang ada kelas tu nanti boleh beritahu juga kalau tengah kelas ke apa, tak apalah. Tapi saya percaya kalau staf pentadbiran tak ada kelas kan, should be boleh present lah. Alright. Okay, kita ada 37 orang peserta bagi sesi petang. Okay, semua dah boleh kita mula ke? Dah ke? Dah? Okay, boleh, dah boleh mula ke? Saya nak dengar suara sikit. Dah boleh ke? Puan Ruziana punya dah okey ke? Sekejap Su tengah buat. Okay, boleh. Kita tunggu. Buat lagi Nanti setiap orang keluarkan dia punya tu Mana yang pakai handphone, kita nak dengar suara je. Okay? Alright dah. Su ni nak kena upload dekat drive ke? Save dekat komputer masing-masing, nanti upload dekat sharing. Tak boleh share, tak boleh buka. Apa yang tak boleh buka? Tak boleh upload dekat ni. Oh tak. Tak payah upload kat folder. Simpan sendiri je. Oh simpan sini. Okay. Nanti nak share je.
tak payah masuk dekat folder yang saya share tu. Yang saya share tu adalah bahan-bahan bahan-bahan untuk kita hari ni. Oh, ada satu lagi bahan yang saya tak masuk. Apa tu? Ujian. Sekejap lagi saya masuk jenis-jenis ujian. Okay, saya masukkan juga dalam you all punya link tadi, link limpahan tentang jenis-jenis ujian yang ada di jaringan kaunseling. Saya bagi dalam bentuk PowerPoint supaya mudahlah kalau you all nak guna pakai, nak edit ke. Okay. Tema unit kerja dan kongsi adalah sharing is caring. So sharing lah. Okay. Okay, semua dah? Semua dah ke? Dah ready? Saya tanya Pak Rozi. Pak Rozi dah ready?
Oh, saya dulu yang pertama. Tak apa, I present I punya dulu. Okay. Jarang penceramah dia present diri dia kan, I present I punya. Bagi realistik sikit kita ni. Alright. Seperti yang dipaparkan di layar adalah tentang analisis SWOT tentang diri saya. Saya percaya bagi orang yang dah kenal saya daripada kampus Johor Bahru dan kampus Pasir Gudang, mana yang kenal saya memang seorang yang berani bersuara, berani buat kerja, adventure and so on. Dan saya adalah seorang yang setif, supportive, saya adalah sejenis yang family bonding. Macam yang Tuan Syafiq beritahu tadi, kalau cuti family lah. Kalau macam saya dah rasa saya perlukan stres, saya kena cuti lah, jumpa mak dengan ayah saya, adik-beradik saya sebab bonding time bersama family tu dia lain. And then husband and kids penguat juga hidup saya. Sedikit pandai tapi tak pandai sangat. Saya bukan seorang yang gifted pandai tapi saya seorang yang suka berusaha. Daripada kecil saya besar saya jenis berusaha. Saya bukan gifted. Contohnya macam arwah kakak saya, dia macam gifted. Dia tak belajar sangat tapi dia pandai. Saya kena study banyak. Okay. And then saya seorang yang rajin cuba sesuatu yang barulah. Sebab tu kalau walaupun sebagai kaunselor saya suka masuk inovasi. Bagi tahun 2020 ni saya telah buat MOU dengan Majlis Bandaraya Pasir Gudang. Yang ketika itu Majlis Perbandaran Pasir Gudang. Sebab tu saya, Tuan Haji Zainul sangat mengenali saya. Tapi projek tu saya hanya sebagai setiausaha sebab di atas saya bagi Sir Muhammad dan Dr. Azianti sebagai lead. And then insyaAllah pada tahun 2021 dalam launching juga ada meeting akan buat MOU juga bersama Regency Specialty Hospital sebab saya banyak program kolaborasi dengan dia. And then yang kali ni saya nak parking under Fakulti Kecerdasan Mekanikal juga lah. Okay. Sebab saya punya plan adalah setiap tahun saya buat MOU, tapi MOU saya tu saya akan parking setiap fakulti yang berlainan. Contohnya di kampus Pasir Gudang kita ada 5 buah fakulti dan supportive yang lain juga kalau sempat. Contohnya saya nak ada link-link begitu. Saya tak jadi pengarah projek, saya bagi jalan je, saya bagi jalan networking yang saya ada. Alright. Sebab bagi staf pentadbiran ni kita tak ada markah yang terlalu tinggi macam pensyarah. So saya bagi peluang lah pensyarah yang naik sebab untuk kenaikan perangkat mereka and so on. Kalau saya naik pangkat saya kena pergi Shah Alam, so macam tak berbala lah, I'm not willing to. Alright, kelemahan saya adalah saya tak pandai bahasa Arab dan sedikit ilmu agama. Sekolah agama pun sampai darjah khas. Dari segi bahasa Arab ni sebab anak-anak buah saya semuanya belajar di sekolah menengah agama, terutamanya di Negeri Selangor, diorang adalah hafiz dan hafizah. Kalau macam STAM punya test tu mereka boleh dapat jahit jidal punya skor, dan saya kalau anak-anak buah saya minta feedback, even anak buah saya 6 tahun, 7 tahun minta tolong, contohnya Ucu boleh tak ajar bahasa Arab ni, saya memang geleng pala lah, saya memang tak pandai Arab, tak tahu macam mana saya boleh belajar sampai darjah khas. Sebab dah lupa dah lama sangat form 1, form 2 semua tu dah lupa. Okay, tu kelemahan saya, so benda ni kena enhancing lah sebab bahasa syurga ni kena enhancing. Alright, ketiga, saya seorang yang tak sampai hati nak tolak jawatan. Saya rasa saya banyak sangat jawatan yang dilantik oleh rakan-rakan pensyarah dan staf pentadbiran. Sebenarnya saya tak nak, saya selalu cakap tak nak. Last saya masuk juga. Okay, the last part itu yang saya tolak itu KIK. KIK saya tolak. Cik Syah pujuk-pujuk, saya masuk juga. Sebenarnya saya tak nak sebab benda tu saya punya KPI pentadbiran hanya 5%. So tak membantu sangat. Kalau saya dah buat MOU, saya dah jadi penceramah, saya dah jadi penyelaras, 5% saya telah achieve dah sebenarnya. Tapi saya seorang yang macam orang bagi support, saya okey lah menolong bantu. And then insyaAllah 18 bulan ni KIK punya result Jumaat ni, Cik Syam mesej baru nak plan balik kampung Allah hari KIK punya ni pula conference. Doakanlah untuk UiTM Pasir Gudang ni kami boleh memenangi sesuatu anugerah untuk menaikkan nama kampus Pasir Gudang. And then saya rasa berat badan saya semakin bertambah-tambah, terutamanya ketika PKPD yang lalu. Saya memang honestly saya naik 15 kilo untuk duduk rumah selapun tu. Saya macam pelik sebab hari-hari masak, anak saya request itu ini saya masak, dan saya seorang yang tak sampai hati nak buang makanan. Thank you sebab ada Muhammad Syafiq dan adik-adik di rakan co-curriculum yang sentiasa menjadi coach dietitian saya supaya saya jaga makan saya supaya tak terlalu obese. Alright. Lepas tu yang seterusnya dari segi ancaman saya adalah mungkin kita buat sesuatu ke, buat baik ke, ada orang tak suka. So benda yang orang tak suka tu, orang kritik kan semua, macam intro kita tadi, kita tak boleh buat apa-apa lah. Sebab dunia dalam manusia ni kita tak boleh kontrol apa perasaan orang pada kita, tapi kita boleh kontrol perasaan kita kepada orang lain. Contohnya kalau kita bercinta, tak ada salah kalau awak mencintai seseorang, tapi salah kalau kita paksa seseorang untuk mencintai diri kita. Contohnya nak bagi faham senang.
Alright, dan saya bukan seorang jutawan yang boleh derma sana sini duit banyak, tapi saya tahu saya boleh cakap dengan baik, saya boleh bagi ceramah dengan baik, saya gunakan kaedah duit tu saya gantikan dengan ceramah-ceramah saya lah secara percuma. Kalau orang invite saya terutamanya pihak sekolah, saya cakap boleh. Saya bagi FOC service untuk cikgu demi anak bangsa sebab saya percaya ilmu yang di-sharingkan, ilmu yang baik yang di-sharingkan untuk generasi kelangsungan hidup akan datang, dan generasi yang saya bagi talk tu juga adalah generasi pemimpin untuk anak-anak saya. Anak saya berumur 7 dan 6 dan 5 tahun. Okay, kadang-kadang saya memang terlepas cakap sebab saya terlalu berani dan saya terlepas cakap. Mungkin benda-benda ni sikit-sikit kadang kalau saya dah start diam tu ada sesuatu tu. Saya cuba nak belajar untuk tak terlepas cakap sebab kadang-kadang saya terlalu geram, saya akan lepaskan. Alright. And then seterusnya dari segi opportunity, peluang saya adalah saya ada peluang untuk sambung PhD and so on, tapi sebenarnya saya plan tak tahu nak buat HLP, cuti belajar ke. Cuti belajar memang tak boleh lah sebab saya seorang kat sini. So macam part time. So ataupun double master, saya dah ada master dalam counselling, mungkin saya nak ada master dalam bidang marketing. Tak tahu nak master dalam bidang human resource. Tengah berfikir-fikir lagi marketing apa yang mudah untuk saya ambil, master apa yang mudah untuk double master saya lah secara part time. And then saya mempunyai 2 anak perempuan dan saya tak ada anak lelaki, dan suami saya kata cukup lah 2 sebab dia menyaksikan ketika saya deliver baby, so dia kata cukup lah. Dia tak boleh nak tengok lagi deliver baby dengan darah tu sebenarnya, dia kata nak pengsan tapi tahan. So saya tak ada anak lelaki lah. Okay, boleh jadi menantu saya kalau anak-anak di luar sana yang bayi-bayi anak saya. Alright, okay, menunaikan haji di Mekah ni memang impian saya punya vision board. Ya Allah, yang ni memang saya berdoa dengan arwah kakak saya dulu. Tapi Allah ambil dia pada tahun ni, insyaAllah tahun depan kita kerjakan umrah 21 dan ibadah haji untuk arwah kakak saya. Alright, itu adalah untuk siri saya. Okay, seterusnya saya share dengan Puan Roziana. Okay, saya pula ya. So, okay, betul. Okay, kekuatan saya, okay. Yang pertama, saya ni mudah bagi kerjasama untuk semua. Kerjasama maksudnya dalam bentuk pelbagai lah. Tak kira peribadi ke, kerja ke. Okay, selain pada itu saya seorang yang sabar. So sabar ni 24 hours lah kat rumah, kat office, dekat ibu bapa dan sebagainya lah. Kemudian saya ni mudah mengawal emosi. Walaupun keadaan tu agak kritikal, tapi saya cubalah mengawal emosi. Itu adalah satu kekuatan saya lah. Seterusnya bertanggungjawab. Okay, bertanggungjawab tu saya rasa semua ada. Sebab setiap orang kalau dalam kerja mesti bertanggungjawab untuk menyiapkan satu kerja, betul tak? Okay, yang tadi insentif ni tadi pun Puan Su ada cakap, insentif ni 100% tadi pagi tadi? Betul. Okay, insentif ni bagi saya, saya bila meluahkan saya akan mikir apa yang saya cakap tu dia ada fikir benda lain tak untuk saya. Maksudnya terlalu mudah macam, okay, sebelum kita berkata kita akan fikir benda ni baik tak untuk seseorang tu. Contoh macam hari ni lah saya share kat semua untuk yang tak cukup jam khusus, saya bagi jalan lah untuknya ini sekurang-kurangnya diorang cukupkan jam khusus untuk khusus ni. Itu salah satulah. Dan saya suka mencuba benda yang baru. Okay, benda yang baru ni macam sekarang ni lah. Okay, bos saya bagi peluang, so saya jalankan. Okay, kelemahan saya. Okay, saya jenis yang tak pandai marah. Okay, orang buat macam mana pun saya sabar. Itu adalah salah satu kelemahan saya. Okay, kemudian tidak sampai hati untuk menolak ajakan. Kebanyakan kawan-kawan saya bila waktu rehat je mesti ajak makan. So bila ajak makan tu saya memang susah sangat nak tolak. Itu adalah satu kelemahan saya. Seterusnya ancaman. Okay, satu ni sekarang ni semua dah ambil maklum kot. Saya sebelum ni kerani. Lepas tu bila naik jawatan ni saya nak kena ada satu sifat yang tanggungjawab sebagai seorang ketua. Betul tak? Okay, jadinya saya kena menegur staff-staff kalau ada masalah ataupun maksudnya menegur secara berdepan lah. Ini adalah satu ancaman untuk saya di mana saya kena bersuara tanpa mengaibkan seseorang. Saya bila nak bersuara saya kena fikir adakah suara saya ni yang mengaibkan seseorang itu? Itu salah satu ancaman saya sampai sekarang. Okay, yang seterusnya peluang. Okay, peluang ni okay, macam tadi Su ada cakap, Cik Isyam ada bagi peluang untuk join KIK, betul? Okay, saya salah seorangnya. Cik Isyam dah banyak kali bagi peluang kat saya untuk join KIK. Cik Isyam ada tak kat sini? Dia on off dia cakap tadi. Tak apa. Okay, dia bagi peluang kat saya untuk
okey, keluarkan bakat, asahkan bakat yang ada. Sebenarnya ada, setiap orang tu semua ada bakat masing-masing. Cuma masing-masing takut nak keluarkan bakat tu, betul tak? Betul? Okey, ini adalah salah satu peluang lah, peluang saya untuk mencuba satu benda yang baru, untuk join KIK, untuk buat satu sistem di mana untuk mudahkan semua pihak. Bukan kita je untuk department kita, tapi untuk satu UiTM. Betul. Betul? Betul. InsyaAllah lah. Cik Syam, insyaAllah Cik Syam. Tahun depan Rozi, tahun depan. Allah. InsyaAllah. Okey, itu je daripada saya. Okey, terima kasih Assalamualaikum. alright. Okey, terima kasih Puan Rozi. Okey, Puan Rozi boleh pilih kot senai nama peserta. Siapa seterusnya? Sambung. Kat sini ada Ustaz. Ada Imam. Afiq boleh Afiq? Imam Afiq. Imam Afiq ada? Alamak. Tak ada Tadi ada sekejap saya tengok. Ada tak siapa-siapa volunteer kat sini? Semua orang lah, semua orang kena present. Setiap orang Rozi. Sekali ambil attendance ni, sekali ambil attendance petang. Siti ada Siti? Siti Rozaliza, AGP. Siapa volunteer kat sini? Siti, ada ke tak tu? Okey, Cik Nasir, Cik Nasir. Okey, Cik Nasir kita. Ya Allah, hari lama tak jumpa. Cik Nasir. Cik Nasir boleh cakap je, pakai phone ke pakai laptop kat rumah? Okey, kita bagi ketua boleh tak Cik Idris? Ada tak Cik Idris? Ni on tak ada ke apa ni? Ni on tak ada kan? Tu Imam Afiq nampak dah masuk tu lagi. Tak apa Cik Syam. Cik Syam ada Cik Syam. Cik Syam ada ni. Abang Nasir ada. Okey. Okey abang. Oh ceh. Okey dah pakai phone bang. Terangkan tentang kekuatan diri, kelemahan diri, ancaman diri dan peluang diri. Syarin turun live nak kena present. Alright. Bang, suara tak dengar bang. Cik Nasir, suara tak dengar? Okey, dengar tak? Alright, dengar. Okey, Assalamualaikum semua. Salam orang tua. Bulan petang ni kan nak join daripada pagi. Daripada pagi nampak tadi, Abang Nasir ada daripada pagi. Okey. Berkongsi tentang kekuatan saya. Kekuatan saya sebenarnya saya ni berani bertempat. Tak semua tempat saya berani tau, tapi ada tempat saya berani, ada tempat saya cakap saya surrender. Okay. Dan isteri dan anak juga adalah kekuatan saya dan suka mencuba sesuatu yang baru. Pandai pun tak pandai sangat tapi boleh tahan lah. Dan suka mencabar diri, bertindak secara profesional. Itu adalah kekuatan saya lah. Okey, lepas tu ancaman saya mungkin ada beberapa orang yang tak berkenan dengan cara saya sebab saya suka sound direct. Tapi bercakap tu berkeadaan dan bertepatan dengan keadaan yang berlaku pada masa tu lah. Bukan saya ikut tembak semacam je. Okey. Peluang, saya sentiasa cuba mencari peluang untuk mencuba naik taraf diri untuk kehidupan keluarga sekarang di masa ini dan di masa-masa akan datang. Dan juga untuk berimpikan untuk menunaikan haji dan umrah bersama keluarga di masa akan datang. Amin. Dan juga sekiranya saya ada keuangan yang kukuh, saya berharap untuk membantu pada golongan-golongan yang sangat memerlukan. Okey. Dan kelemahan saya ni kalah pujuk, rendah diri, dan apa ni kata orang tu, sentiasa mudah rasa kesian. Okey. Itulah saya. Itulah saja perkongsian yang saya boleh buat petang ni. Terima kasih Puan Su dan para peserta yang lain. Okey, terima kasih kepada kita Encik Muhammad Nasir Mufairan. Okay, Cik Nasir ni seorang driver, satu driver yang dia suka speaking in English tau. Dan biasa pada zaman tu Profesor Madya Dr. Haji Ahmad Cik Yaakob memang sukalah dengan dia, so bawa. Saya pernah bawa Cik Nasir sebagai driver saya untuk program Expo Selangkah ke UiTM. Pada ketika tu saya jadi penyelaras korporat. And then banyak sangat kita join program tu. Dan pada tu orang ingat Cik Nasir tu bos saya.
Ha ha ha, I like that. So memang perwatakan lah, mungkin perwatakan dan personality dan corak pemakaian tu yang membuatkan orang luar rasa walaupun you jawatan sebagai pemandu tapi bila pembawakan diri tu bersifat profesional, orang fikir you jawatan yang tinggi. Okay, terima kasih Encik Nasir. Satu lagi. Saya suka Okay. disiplin dalam makanan. Itulah tak, badan gitu je kan. Haha, itu no komen. Pandai-pandai lah nak komplain. Okay, terima kasih Afonso atas perkongsian saya. Okay, terima kasih Encik Nasir. Sama. Okay, itu perkongsian daripada Encik Nasir. Seterusnya Rozi, siapa lagi? Kena semua sebab saya tengah petang ni memang sesi ngantuk. So harap semua bagi feedback. Lepas Zuhur kan, lepas makan tengah hari, makan nasi pula tu habislah ngantuk. Seterusnya ada tak Rozi? Rozi sebut je nama-nama tu, nanti boleh ambil attendance sekali. Kebanyakan dia orang tak ada mic lah so. Tak ada mic, tak ada mic share slide. Ustazah Aziza boleh tak? Tak ada mic share slide. Kasi Cik Aziz tak ada mic share slide. Ustaz Afiq ada? Ustaz Afiq dia ada mention saya kan tadi. Ustazah ada, Ustaz Afiq ada. Mana yang tak ada mic tu share slide. Saya bacakan. Yang ada mic boleh cakap. So saya rasa tak ada alasan lah di situ Tu Ustazah Aziza kata sekejap ya. Alright, that one is Ustazah Azizah punya. Okay. Saya bacakan untuk Ustazah kekuatan dia adalah seorang penyayang, betul. Umi kalau pelajar panggil, pay attention. Memang dia sangat fokus dengan orang and dia suka spend masa yang terluang walaupun singkat. Betul. Tapi dia seorang yang seorang yang aktif. Ustazah Azizah ni seorang yang aktif. And then kelemahan dia tidak kreatif dalam dekor makanan. Ya ke? Masak sedap sebenarnya. Okay, masing-masing sibuk dengan kerjaya, betul. Suami isteri sibuk kerjaya, suami bekerja di JKM, sangat busy. Rumah pernah dimasuk pencuri dan rasa sering diperhati, betul. Actually kita orang beli emas sama, emas Ustazah dah kena curi dah. Masih ada lagi Okay, husband selalu bertukar waktu malam, betul. Itu jawatan sebagai JKM. And then jaga anak sendiri lah tu. And then opportunity nak sambung belajar anak ramai. Alhamdulillah Ustazah sekarang telah mempunyai 4 orang cahaya mata, 2 lelaki dan 2 perempuan. Nak tambah lagi insyaAllah. Tanta dah ada baby PKP. Okay, thank you so much. Seterusnya Imam Afiq. Imam Afiq. Imam Afiq ada? Masih Ustazah sharing tu? Yang mana tak ada tu tak ada. Tak mengandungi lagi. Seterusnya Rozi ada selamat kan? Rozi ada stang segamat kan? Ada stang segamat. Okay. Okey ke? Fatimah okey ke? Tak pasti Fatimah ada ni tak. Tapi dia online ni. Yang tak ada mic share slide. Dia bila kita tulis tu niatkan dia macam law of attraction tau, macam kita punya vision board. So kadang-kadang apa kita wish and list orang-orang amin tu insyaAllah jadi. Siapa ya? Lecturer ke Rozi? Lecturer yang ada ni? Lecturer. Cik Ibrahim Bahim kata dia akan present 4.55 minit nanti siap. Lamanya nak tulis 4 kotak. Dei. Ustazah dah. Okay, kat sini ada lecturer lah. Cik Azhar ada? Cik Azhar ada? Cik Mama Azhar Zahuri? Kat sini kejap Cik Azhar. Cik Idris tak ada? Cik Idris ada ni. Cik Idris. Okay. Okay, Dr. Samsud Dr. okay. Samsud Saya share lah. Alhamdulillah. Kan So, kata tadi semua assertif. Sharing malu semua. Semua peluang pada semua kan, tak apa, saya share saya punya ni apa yang saya ada lah, tapi saya rasa tak semualah yang benda-benda yang rahsia lagi kan.
Sekejap saya cuba present. Okay, ni saya punya slide ni. Saya nak cuba share lah dengan sedikit dengan saya lah, ada benda yang kita rasa kita takut kita expose. Okay, kekuatan saya suka sharing ilmu lah. So siapa-siapa yang jumpa saya suka bagi ilmu kat dia orang. Yang kedua, saya ni banyak idea-idea baru lah dan saya kreatif lah. So dengan rakan-rakan pun saya mudah bagi cara-cara lah ataupun idea-idea baru. Kemudian nombor 3 tu saya tak suka sepah. Saya mesti nak bersih je. Kat office pun mesti bersih. Kat tempat kerja pun mesti bersih. Itu kekuatan saya. Dan tanggungjawab lah jika kita ada apa yang diamanahkan, kita kena bertanggungjawab. Kelemahan saya sedikit garang. Saya pun tak tahulah sebenarnya jadi. Ataupun yang kedua tu saya kadang-kadang nampak serius sangat. Dan yang peluang tu kalau dapat kenakan pangkat, alhamdulillah lah rezeki kan. Dan peluang yang kedua jika saya dapat tentu rakan-rakan saya dalam masalah apa-apa bantuan yang diorang perlukan. Dan ancaman saya dalam saya sekarang ni menguruskan family yang semakin membesar. Okey, dan ancaman cabaran dalam menguruskan kerjaya pada waktu ini. Saya rasa itu saja untuk sharing daripada saya. Okey, Dr. Samsul nak tanya, bila kita seorang yang kemar dan pembersih ni, mesti sebelum kita balik pejabat, kita mesti nak pastikan pejabat kita tu bersih kan? Mesti tutup semua kipas lampu, aircon, betul. bersih semua tu, kasut semua kita pakai ni, susah balik elok macam itulah kita rasa. Balik kita rasa selesa lah macam itu kan. Kita biasa datang office pun bersih balik. Betul. Okey, menarik sebab saya pun ada ciri-ciri tu. Kalau Dr. Samsul dengan isteri, mana yang lebih pembersih? Bagi saya dua-dua bersih. Senanglah. Rumah saya sekarang saya bersih. Bila hari semua pastikan mesti hari-hari bersih. Kalau tak bersih saya akan betul lah. Kita akan buat sesuatu lah. Okey. Terima kasih Dr. Samsul. Sangat perkongsian menarik. Okey, seterusnya insya-Allah ni kita nak tengok segala applied science ni mesti dah cantik dah pejabat dia untuk sudut Islam. Alright, sharing seterusnya. Azwar nak share Azwar? Tak buat. Okey, lain-lain. Lagi Rozi, siapa yang peserta ni Rozi? Poli bantuan, saya tak dengar lagi suara poli bantuan dah. Poli bantuan dia orang tak ada mic. Boleh tak share siapa-siapa Budin? Kejap kat sini. Ataupun sharing, tulis dekat chat. Satu-satu pun cukup. On tak? Chat boleh kan? Dia orang boleh ni chat. Tak ada. Kita tengah berkawal, tengah ni. Cik Zeno ada, Cik Zeno. Zeno? Ada Okey, Cik tapi Zeno. saya tak buat lah. Okey, tak apa. Saya soal, Cik Zeno jawab. Alamak. Okey, apakah awak punya kekuatan diri? Satu pun cukup. Mungkin suka membantu. Suka membantu, betul. Alright, awak punya kelemahan diri? Terlalu banyak kerja, lepas tu tidak pandai mengatur masa. Okey. Seterusnya rasanya threaten ancaman apa? Ancaman apa? Apakah benda-benda yang menjadikan awak rasa terancam? Macam tak ada kot. Ancaman tiada. Tiada. Peluang opportunity? Dapat bekerja dengan orang yang hebat-hebat. Alright, thank you so much Zeno. Okay. Seterusnya Siti Fatimah tak ada ni. Haiza siapa Rozi? Ni my intern. Cik Farouk, Janet Nifin, sorry. Kita tengok nama Intern I tak payahlah. Okay. Hayati Daud siapa Hayati. Mas Kamat kot, tanya dia. Puan Hayati ada ke? Tak ada. Okay, seterusnya Puan Madiha. Okey, Puan Madiha. Ya, saya. Assalamualaikum.
Salam Puan Madiha, terima kasih yang menjawab. Okey, risau saya semua senyap ni kan. Rupanya okey, Puan Madiha nak sedikit jawapan boleh? Okey, Saya present lah, boleh boleh? Okay. Saya baru lapor diri hari ni. Tapi saya dah PTFT untuk 2 bulan lah dekat fakulti FPDP. Okey. So pagi tadi saya tak sempat masuk sebab ada kelas, so saya baru masuk petang ni. Okay. Ada nampak tak? Okey, keluar puan. Alright, okay. So saya rasa saya punya strength ialah saya confident. Lepas tu saya cepat belajar dan quick learner lah, cepat belajar tu. Family memang one of the strength saya lah. Mak saya support saya, adik-beradik saya pun memang banyak support saya untuk saya sampai sekarang. Dan weakness saya ialah saya senang panik. Lepas tu bila dah panik dia procrastinate pula. Dan sebabkan lack of experience in academic industry lah saya rasa, sebab saya baru first kerja, baru masuk lah dekat academic industry ni. So sebab tu saya rasa saya cepat panik kot. And then saya punya opportunity, saya belum ada PhD, so saya nak sambung PhD lah next year. Okay. Dan saya punya threat, ancaman saya sebabkan tadi saya lack of experience, saya rasa ancaman lah bila saya ketinggalan dalam bidang akademik berbanding orang lain. Ni saya punya SWOT. Okay, thank you so much Puan Madiha. Okay, seterusnya Puan Madiana. Puan Madiana ada? Tak ada. Puan Maria Abdul Ghani ada? Puan Maria? Puan Maria ada? Tak ada. Encik Muhammad Hairul Zaman? Tak ada juga. Encik Azhar? Encik Azhar ada tak? Tak ada juga. Encik Muhammad Fairul? Encik Muhammad Fairul ada? Saya dah jadi macam guru disiplin di sini. Okey, Encik Muhammad Syamuddin ada? Cik Syam? Cik Syam pun tak ada? Ada, tengah buat. Baru buat. Okey. Alah Cik Syam cakap je. Cik Syam hebat. Saya lepas Cik Yim, 4.58. Encik Muhammad Jumari? Cik Muhammad Jumari ada? Tak ada ni Zee, attendant tu. Okey, Encik Muhammad Saifuddin? Encik Muhammad Saifuddin ada? Tak ada. Encik Muhammad Syafiq? Encik Muhammad Syafiq ada? Tak ada. Encik Razi ada Encik Razi? Encik Razi ada? Ya ada. Puan Siti Fatimah ada? Puan Siti Fatimah ada? Tak ada. Puan Siti Rozaliza ada? Puan Siti Rozaliza? Okey, walaupun ada 31 kat sini, rasanya tak sampai 10 orang yang ada sebenarnya. Okey, seterusnya Encik Muhammad Syamuddin. Cik Muhammad Syam, Cik Syam je yang belum share. Orang lain tak mampu, ni malu nak share. Cik Syam. Ya, kejap. Okey. 2 minit. Cakap dulu apa-apa. Okey, sebelum Cik Syam tunjukkan, Cik Syam adalah ketua untuk KIK kita. Sementara dia tengah buat tu, saya terangkan tentang apa yang projek kami telah buat. Dia banyak kerja kepada Cik Syam lah, saya menempel je. Bahawa saya cakap tadi saya lebih okey, yang ni adalah kumpulan kita adalah side hustle. Okey, supply on demand kita lebih detail. Contoh dia. Okey, side hustle ni adalah salah satu projek untuk menolong bantu pelajar-pelajar untuk mendapatkan income secara part time. Okey. Nampak macam ada peluang lah tu.
sebab kita so far disokong juga bahagian pentadbiran UiTM Johor, JKN. Okay, sebab kita pun ada feedback juga daripada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Saya Zainul Adani yang di-Pertua Majlis Perbandaran Pasir Gudang ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada kumpulan cakna daripada UiTM Cawangan Pasir Gudang yang telah pun berjaya menghasilkan satu side hustle bagi kemudahan untuk seluruh penduduk negeri Johor, terutamanya anak-anak muda kita, bagi juga kepada pencari pekerjaan kerana telah pun menyediakan satu platform yang begitu berguna untuk pencari kerja ini. Jadi saya sekali lagi mengucapkan tahniah dan sabas kepada kumpulan cakna daripada UiTM Cawangan Pasir Gudang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Jamaluddin bin Abdul Hamid, pegawai tadbir negeri Johor dan sekarang bertugas sebagai Executive Director di PIJ Plantation Sdn Bhd. Saya ingin mengucapkan sabas dan tahniah kepada kumpulan cakna yang telah menghasilkan side hustle, iaitu platform digital untuk penyelia perkhidmatan on demand, dan saya merasakan kumpulan ini telah menghasilkan satu yang sangat kreatif dan diiktiraf oleh pemegang taruh atau pihak berkepentingan, dan digital yang dihasilkan ini, perkhidmatan ini adalah menyebabkan ramai orang telah boleh akses lagi dan memudah capai. Jadi itu merupakan satu servis yang sangat baik, yang mana orang ramai juga boleh mendapatkan perkhidmatan seperti maklumat bagaimana untuk menjana pendapatan, info mengenai kewangan, info isu semasa pandemik COVID-19 dan juga isu-isu atau masalah sosial yang lain, dan juga aktiviti yang mana meningkatkan kemahiran individu, itu dari segi reskilling dan juga upskilling untuk kebolehpasaran graduan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, tu dia. So Cik Syam nanti boleh terangkan sikit jugalah untuk side hustle tu tambahan, sebab di sini ada pensyarah, mungkin boleh menyampaikan juga maklumat berkenaan sebagai pensyarah. Tapi sebelum tu terangkan dulu yang Cik Syam punya analisis SWOT. Boleh Cik Syam? Ya, boleh. Sekejap. Okay. Ni yang boleh difikirkan lah. Okay. Nampak? Belum keluar lagi, okay. Boleh? Boleh Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih si Asu. Dan Assalamualaikum kawan-kawan yang lain. So ni saya berkongsi lah, ini apa yang saya rasa lah berkaitan dengan diri sendiri So sebenarnya elok tanya tuan-tuan dan puan-puan, apa yang tuan-tuan dan puan-puan rasa dan observe saya ni macam mana tak? Betul tak? Yang tu dia ada yang tu persepsi tu biasa kita kalau aktiviti ada dalam dewan kita tampal belakang kan. Kita tampal kertas kat belakang, orang tulis lah. Kita tak tahu siapa yang tulis tentang diri kita. Alright, tak apa. Okay. So ini pun berdasarkan feedback daripada sesi-sesi sebelum ni pun kan, macam dulu Dr. Azura ada buat apa pasal grafologi Okay. So yang pertama kekuatan SWOT S strength. So saya rasa saya ni orang yang suka meneroka satu ilmu atau perkara yang baru, nak belajar lah, nak tambah baik diri. So yang kedua suka tambah kenalan baru, cari isteri baru je belum lagi. So saya ni seorang yang saya claim saya ni seorang yang energetik lah, tapi ni dah tua sikit ni, dah kurang lah sikit energetik. So yang kedua dia W weakness Weaknesses ni saya pun ada perasan juga, saya ni memang agak dilihat agak bossy, mungkin in a good way lah kot. Mungkin saya ni suka sebab nak lihatkan sense of urgency tu dalam diri sendiri dengan
dalam kerja tu lah, sesuatu kerja tugasan tu. So that's why mungkin nampak a bit bossy lah sikit. So opportunity atau peluang. So berkira-kira dah lama lah berkira-kira, tapi tak tahulah bila nak habis perkiraan tu untuk sambung belajar. Yang kedua menceburi bidang keusahawanan lah, sebab saya nampak ni mungkin untuk perancangan masa hadapan tu lah. So mungkin akan berjinak-jinak lah juga dengan bidang keusahawanan ni. Threat, itulah dia. Tengok orang pun dah tahu kan, badannya agak besar. So mungkin satu ancamannya masalah kesihatan lah. So yang keduanya berkaitan dengan ketidaktentuan. VUCA yang orang panggil sekarang ni, velocity apa lagi tu. So salah satunya ekonomi lah. So itu yang saya nampak, yang refleks diri saya lah, yang saya boleh fikirkan dalam masa 5 ke 10 minit tadi ni baru buat. Sorry tak sempat tadi. Okay, so tadi nak suruh share berkaitan dengan Cik Syah adalah antara staf pentadbiran yang suka mencuba sesuatu yang baru. Okey, kelebihan Cik Syah adalah dia boleh attack. Contohnya kalau rektor cakap tak lulus pun, kita suruh Cik Syah present, nanti lulus lah. Okay, reflect psikologi Cik Syah memang bagus lah. Okay, Cik Syah boleh present tentang side hustle? nak present pasal side hustle lah. Sharing sikit sebab kita ada a few of lecturer. Sebab yang ni kita terbuka tau, bukan lecturer je, kita terbuka untuk staff juga yang ada betul. part time masuk dalam sistem kita. Betul. Okay, sekejap Actually saya tengah plan untuk adakan satu sesi yang berlainan lah nanti kan. So ini saya share secara umum je lah sebab hari Khamis ni insyaAllah kalau dapat pertimbangan daripada pihak HCP dan juga bantuan daripada pihak MIP, kita akan buat satu sesi onboarding session lah kita panggil untuk side hustle ni. Tapi bagus juga bagi pendedahan awal kan, mana tahu takut ada yang tak sempat nak dengar nanti. So saya buka sekejap slide. Sebentar Okay. Okay, ni berkaitan dengan platform side hustle kita panggil. So ni satu platform yang telah dibangunkan dan digagaskan dan kita dah bawa juga ke tengah untuk masuk pertandingan ID Unggul at UiTM 2020 yang result dia pun 18 hari bulan nantilah. InsyaAllah hari Jumaat ni. Doakan yang terbaik untuk kami. So apa itu side hustle? Side hustle ni kalau diterjemahkan secara direct, maksudnya dia satu aktiviti untuk mencari untuk menjana lah pendapatan sampingan, ataupun bahasa mudahnya cari duit tepi ataupun duit income, part-time income. Side income. Maksudnya kalau macam kita ni dah ada kerja tetap, kita nak cari duit income lebih lah kan. Tak semestinya untuk dibelanjakan, mungkin untuk tabungan kan, untuk siapa yang ada komitmen nak settlekan komitmen cepat kan. So tapi untuk from the time being ni, fokus utama kita adalah satu, untuk mahasiswa kita yang sedang meneruskan pengajian ni. Yang kedua, kita nak bantu juga pelajar-pelajar ataupun graduan-graduan kita yang dah grad tapi masih belum dapat pekerjaan tetap. Yang ketiga, kita nak bantu juga golongan belia. Okay, di mana kalau perasan kat sini, kalau ikutkan statistik daripada Kementerian Pendidikan ataupun Kementerian Pengajian Tinggi, untuk tahun 2019 je di Malaysia ni, untuk public university kita ada lebih kurang lambakan graduan lebih kurang 41,000 yang masih belum dapat kerja tetap.
Yang seterusnya di kalangan belia ni juga termasuk graduan tadilah dalam kelompok ni Ni data sehingga saya tak ingatlah bulan berapa, tapi tahun semasa lah, Jun, Julai, something like that lah. Daripada Department of Statistics Malaysia, lebih kurang 870,000 belia antara 15 hingga 30 kalau tak salah saya, umur yang masih sama ada masih tak ada pekerjaan tetap lah, menganggur. Okay, jadi ini sebenarnya itu slide untuk pelajar sebenarnya. So tak apa boleh je. Yang ni slide yang hari tu share kan? Okay. Ya, jadi ini salah satulah daripada 3 kelompok tadi tu yang kalau kita boleh relate sama-sama. Contoh ni pelajar kita lah Mira Filzah nama dia. Okay, umur 18 tahun, anak yang sulung daripada ada 2 adik-beradik lagi, mak tak bekerja, suri rumah, bapa baru je diberhentikan kerja ataupun kehilangan kerja lah, sebab bila COVID ni menyerang, banyaklah yang dah downsize diorang punya perniagaan kan, buang orang dan sebagainya. Jadi kalau ikutkan income family ni, income dia sebulan dalam 2,500 je. So tergolong dalam kumpulan B40, tapi sekarang dah kebetulan breadwinner, maksudnya bapak dia pun dah hilang pekerjaan, jadi tak ada pendapatan tetap lah dan duduk di pinggiran bandar. Jadi kalau perasan pelajar-pelajar kita ni mostly adalah orang yang satu, definitely dia orang aktif lah, bila especially kalau di campus ni kan, Mira Filzah ni seorang yang aktif. Lepas tu dia suka berkaitan dengan keusahawanan, dan dia memang nak cari duit poket lah sambil-sambil tu kan, untuk survive daily punya expenses dan sebagainya, untuk bantu juga parent dia lah. Jadi yang bagusnya Mira Filzah ni, dia suka, minat dan dia ada skill dalam video editing. Jadi kita pun pensyarah kita kat sini kalau perasan pun yelah, ada banyak yang dapat grant, dapat bila nak mohon grant dan sebagainya kan, ataupun kerja-kerja yang melibatkan diorang punya research dan sebagainya ni, diorang pun memerlukan bantuan, kadang-kadang diorang tak cukup tangan. So di sinilah datangnya demand dan supply tu yang saya nampak kita boleh gunakan, kita boleh manfaatkan kebolehan ataupun kelebihan dari segi masa, dari segi skill yang pelajar kita ni ada. Okay, kita bantu dia dalam segi on demand punya pekerjaan yang diorang boleh offer kepada kita kalau atas capacity staff, dan kita pun win-win lah kira. Kita beli diorang punya talent dan juga skill tadi tu. Video editing contoh kalau dalam case Cik Puan Mira Filzah ni So jadi daripada segi masalah dan masalah tadi itulah yang kita gagaskan platform Side Hustle ni. So kita claim dia adalah satu community based marketplaces. Dia sama je macam Lazada, Shopee, tapi itu dia orang jual produk. Tapi yang ni kita jual servis. Maksudnya kita ni adalah perantara daripada buyer dengan seller. Kan buyer dia menjual servis. Seller dia jual servis, buyer ni dia beli kan, on demand services ni. Okay, so ni 3 golongan yang saya sebutkan tadi lah kita punya kumpulan sasaran. So macam mana dia boleh digunakan So currently kita hanya baru ada web based punya apa tu nama, dia belum sampai apps lagi lah. Apps tu on the way insyaAllah. So kalau kita di bahagian hustler ni, yang pertama sekali bila kita dah post kan, macam kita post produk kita kat Shopee tu kan, kalau kita ada apa-apa yang kita nak offer, sama ada kita nak offer apa-apa job ataupun kita nak offer apa-apa services, boleh gunakan platform ni. Sama ada kita macam user kita offer job, kita nak job apa, nak buat kat rumah ke apa ke kan, nak minta tolong beli barang kat IKEA katakan, malas nak beratur dan sebagainya kan, jam,
lepas tu ada anak kecil lagi, sekarang COVID kan. So kita post saja, lepas tu nanti siapa-siapa yang ada dalam marketplace ni yang bersesuaian dia akan dapat notification. So daripada situ dia boleh select lah, katakan ada Mira Filzah tadi tu, kalau bagi contoh Mira Filzah tu, contohlah kita nak buat satu video editing, katakan macam kes kami untuk KIK ataupun kes tuan-tuan dan perempuan, katakan Syarah nak masuk IID katakan kan, nak buat video pendek dan sebagainya, so tak cukup masa dan sebagainya kan, walaupun pandai buat, jadi sub ataupun offer kerja ni kepada Cik Puan Mira Filzah tadi ni. So dia accept task tadi tu, so negotiate, confirmkan dengan ni kita nak video yang macam mana, duration macam mana, apa yang kena ada konten dalam tu. So dah deal, ijab dan kabul, terus dia akan completekan task within the time given lah. Kalau contohnya nak benda tu sekian-sekian, seminggu katakan, seminggu lah. So dengan rate yang dia tawarkan lah. So bila kerja dah siap, kita buat bayaran secara online atas talian. So nanti dia boleh monetize lah duit tu. Dia mungkin masuk dalam account bank dia. Okey, ni contoh demo dia. Jom kita tengok sama-sama. Baik, so tu lebih kurang demo dia. Jadi setiap orang, siapa yang register under platform ni, dia akan dapat satu unique ID. So dia lebih kurang macam Facebook juga, facebook.com/apa yang kita register tu, nama account kita. So yang ni pun sama juga, @hustle/user apa, contoh Bonda Su katakan kan. So daripada sini, inilah kita punya portfolio kita kalau sebagai penjual lah, service provider ya. Jadi kat situ katakan Puan Su, CR Su provide service MUA katakan kan, makeup artist. Jadi siapa yang nak pergi mana-mana kan, jadi datang rumah dia. Datang rumah lah, tak boleh atas talian lah. Kalau atas talian memang komputer yang kena solid kan, skrin yang kena solid. Okay. Jadi so Puan Su akan tulislah apa yang dia offer kat sini, mungkin dia nak ambil by jam ke, by package ke, yang tu dia kena decide lah kan. Package makan malam, solidkan makan malam katakan RM200 katakan, ataupun ikut jam per hour, 1 jam RM100 katakan. So something like that lah. Jadi daripada sini dia ada portfolio dia yang dia boleh advertise lah mana-mana, kalau dia nak share kat Facebook dan sebagainya, ataupun dia nak buat ads ke, dia boleh, tak ada masalah. Jadi daripada situ di sinilah berlakunya proses jual beli atas talian ni lah, demand and supply tu, dan negotiation tu berlaku kat sini, instead of kalau macam kalau tak kita call dan kita WhatsApp dan sebagainya kan. Jadi ni salah satu cara lah. Kita anggap platform ni bukanlah platform yang nak bersaing dengan mana-mana platform, tapi kita anggap ni kita salah satu channel yang salah satu peluang lagi. Maksudnya ada banyak channel, so ni salah satu channel lagi yang kita punya pelajar atau kita punya staff sendiri boleh explore, boleh join, boleh untuk tambahkan dia punya pendapatan sampingan, dan juga boleh improve dia punya
kualiti kehidupan lah maksudnya kan, macam tu. So yang ni saya biarkan dulu. So ini adalah impact yang kita percaya boleh dibawa oleh platform ni. Yang pertama, untuk pelajar kita definitely kita akan dapat bantu mereka untuk cipta pekerjaan untuk diri mereka sendiri, dan mungkin kalau sampai satu tahap dia dah stable apa semua, mungkin dia boleh jadi majikan pula untuk orang lain kan. So selain daripada tu, definitely kita akan dapat kurangkanlah kes-kes graduan menganggur dan dapat increase graduate employability sebagai universiti lah punya agenda. So yang kedua, macam staff ataupun pelajar kita ni untuk pocket money ataupun passive income tadi tu, so kita berusaha juga kalau boleh nanti akan collaborate sama ada dengan HRDF ke Talent Corp ke ataupun mana-mana agensi kerajaan untuk offer peluang upskill dan reskill. Tak semestinya untuk pelajar, mungkin untuk staff kita juga tak mustahil. Untuk menambah pendapatan kan, menambah pendapatan staff juga. Ya, jadi apa-apalah skill mungkin yang common punya skill lah kan, macam digital marketing ke contoh kan, macam Puan Su tadi nak decide ada HR ataupun marketing tadi kan, dan tak mustahil juga, mana tahu tiba-tiba dapat geran ke, pensyarah-pensyarah kita boleh jadi tenaga pengajar untuk upskill dan reskill punya courses tu ke, nobody knows lah, tapi potensi dia sangat besar dan memang ada lah. So selain itu kita dapat lahirkan mahasiswa ataupun graduan yang ada daya tahan, ada resilient ataupun kemandirian diri itu independent yang balance untuk masa hadapan. Lepas tu kita juga definitely dengan adanya platform ni kita akan ada community engagement, maksudnya daripada community untuk community, maksudnya peluang ekonomi, peluang jana pendapatan tu adalah daripada komuniti setempat untuk komuniti setempat. Macam kes kita sekarang ni juga, kalau kita niche-kan untuk pilot test kita nanti ni sedang kita nak buat ni, daripada staff kita sendiri yang akan gunakan perkhidmatan daripada mahasiswa kita ni yang offer lah, especially-nya yang bukan face to face ataupun physical. Macam tadi tu make up apa semua tu nak kena datang kan. Tapi kita mulakan dulu dengan benda-benda yang macam contoh video editing ataupun nak buat logo ataupun nak buat formatting ataupun nak jadi responden untuk survey ke kan, kerja-kerja lapangan ke. So ini adalah merujuk kepada sharing ekonomi atau kita panggil macam-macam lah K ekonomi lah, gig ekonomi lah, tapi bendanya sama lah. So kita nak leverage, kalau macam Foodpanda dan sebagainya tu dia leverage orang punya masa, orang punya kenderaan, tapi ini kita leverage advantage dari segi talent dan skill. Talent dan skill pelajar ataupun staff kita lah yang dia boleh offer untuk sesama kita di kampus ataupun kepada komuniti setempat. So ekosistem, yang ni nak jelaskan pun, tapi dia lebih kurang bukan saja kita sediakan platform, tapi kita cuba create satu ekosistem untuk di ekonomi dan pekerja freelance ni. Mungkin kita akan work on dengan pihak EPF dan SOCSO dan pihak insurans dalam masa yang sama. So boleh integrate dengan sistem ataupun offer diorang, produk diorang untuk bekerja di ekonomi dan freelancer. So social security, tadi pun saya ada mention EPF, SOCSO tadi tu, sebab sekarang ni apa yang lack dengan ekosistem ataupun kerja-kerja freelance ni, dia tak ada social security yang pihak kerajaan concern lah sekarang ni. So new normal, definitely kalau dengan platform ni, apa yang berlaku jual beli ataupun apa-apa pekerjaan servis tu semuanya dia atas talian dan pembelian tu dilakukan atas talian. Tapi saya yakin kalau untuk kampus Pasir Gudang ni, staff dan juga pelajar tak pelik lah kalau diorang boleh beli top up game, diorang boleh beli Shopee, Lazada, sale 12-12 tu, insyaAllah diorang boleh gunakan platform ni dengan senang. So entrepreneurship ini salah satu benda lah kan, UiTM pun terkenal dengan melahirkan graduan yang
keusahawanan ni yang bersifat usahawan ni. So ini salah satu cara jugalah untuk pupuk skill dan juga minat keusahawanan tu di kalangan pelajar kita. Dan mungkin kita boleh panjangkan juga kepada staff dan juga komuniti setempat. So itu saja. Jadi kalau ada apa-apa boleh pergi, boleh scan, boleh ni kita punya Facebook, Instagram dengan Twitter. Dan itu je lah. So kita bukalah juga peluang-peluang ni, mungkin boleh panjangkan kepada pelajar-pelajar. Mungkin insyaAllah nanti tunggu poster yang official punya daripada pihak SCP ataupun saya sendiri dalam masa terdekat ni untuk sesi. Kalau insyaAllah lah hari Khamis ni lah kita cadangkan waktu pejabat nanti ni. Itu saja Puan Su, boleh? Okay. Thank you so much Cik Syah. Okay, ni adalah antara ahli-ahli kita lah. Okay, sebab Cik Syah tadi. Ni adalah ahli. Ketua projek adalah Cik Isyam sendiri. Okay? Alright, thank you so much. Okay, seterusnya kita akan buat psychology test. So, psychology test, saya bagi link. Okay, thank you. Tapi jap, ada Puan Madiana. Puan Madiana nak share? Puan Madiana? Puan Madiana ada? Rosie, baca chat tu Rosie, ada orang nak share? Share SWOT. Kamu semula. Puan, okey kejap. Ya, Puan Madiana. Apa sih? Sebab dekat tu tadi ada nampak ada orang yang nak share. Puan Madiana merajuk ke? Kejap ya, bagi masa sikit. Alright, ada lagi seorang Ke Cik Idris nak bagi ni? Sebab semua dah sibuk EXA. Pentadbiran dah lawa dah office belakang tu tengok Cik Syam. Kita permintaan kami ni Cik Im, boleh tak Cik Im? Ke Cik Im kena tunggu pukul 4 apa? 4.50? 4.55 Puan Mariana tadi nak share sebelum saya go through untuk parenting style punya inventory. Puan Mariana ada? Kita tak akan sampai pukul 5 lah. Kalau kita tengok chat tu semua orang tengah sibuk EXA. Saya pun salah seorang auditor EXA. Esok memang kita akan audit by department. Kita bermula dengan department apa esok Puan juga ke EXA? EXA bukan buat secara atas talian juga? EXA kita check file. File EXA kita datang pejabat. Okay, Kak Rina dah share ni. Okay, Puan boleh share analisis SWOT. Okay Puan, suara ada? Zee, suara tak ada Kena bacakan Kena bacakan Okay, so betul. Okay, untuk Puan Madiana adalah seorang yang suka menyelesaikan masalah dengan cepat, suka menolong, menyayang dan suka terus terang kan? Sebab tu dia suka cakap sweet, comel, saya suka orang-orang macam ni seronok. Okay, kelemahan adalah sukar berkata tidak. Ni mesti orang yang selalu dapat job banyak juga ni. Okay, orang kata akak garang, tak kenal maka tak cinta. Betul. Alright. Okay, scroll down. Puan Madiana tak jelas. Rosie dah boleh baca ke? Okay, peluang belajar mengaji dengan lebih baik. Ya Allah, bestnya kalau dapat putaran bersama kan. Okay, ancaman pula sekiranya sesuatu yang diharapkan tidak memberi sokongan. Betul. Contohnya bagi rakan staff kerja ke kan, tak memberi feedback yang lagi baik. Kita kadang-kadang rasa frustrated sikit lah Okay, tak apa. Puan Madiana kena cari klik yang memang boleh sama-sama boleh pergi. Tengok je Cik Syah, dia pandai mencari orang-orang yang dia tahu boleh bekerja dengan dia. Alright. Thank you so much Puan Mariana. Ada lagi ke? Encik Azhar sibuk EXA. Okay, saya takkan habiskan kita sampai pukul 5 lah sebab saya tengok rata-rata memang busy untuk deko EXA. Allahu Akbar. Admin dah siap ke? Rosie dah lawa ke? So jadi esok? Esok kita dah tak ada lah sebab hari ni macam dah semua je. Okay, tak apalah. Kalau macam tu kena beritahu semualah. Hari ni je. Hari ni je sebab saya tengok senarai peserta pun mostly memang dah hari ni. And tak boleh share kata Cik Ibrahim. Okay Cik Im. Cik Im tak boleh share. Cik Idris tengah sibuk cataloging kan. Sebab esok audit mungkin salah satu cataloging system Alright, thank you so much. Okay, so saya dah bagi you all tentang parenting. Ada siapa nak share lagi?
Tak ada kan, semua sibuk dengan EXA kan. Okay, saya nak bagi tip EXA tu esok, kita bukan nak cek bangunan you, kita tak cek laci-laci you. Sebab kita dalam proses pandemik COVID-19, kita nak tengok file you je dan sudut EXA. Okay, saya harap email yang Cik Azilia tak ada dah, dia tengah sibuk sediakan file untuk markah. Okay, saya harap jangan disalah faham. Mungkin sebelum ni kami audit EXA, kami tengok seluruh laci semua. Tapi pandemik COVID-19 ni kami pun tak nak berisikokan diri sendiri, tak nak berisikokan orang lain. Kami akan check file. So make sure file EXA you all tu perfect. Alright? Maksudnya dalam file tu gambar laci sebelum dan selepas, ruang-ruang tempat. Kami nak tengok gambar file. Kami lebih kepada filing. File EXA itu sendiri. Alright? Okay, clear? Cik Yam ada share ke? Takkan. Admin tak bagi share. Okay, Puan Mulyana kata akak tunggu Yam. Ya Allah, mahal kak. Nak tunggu sharing daripada Cik Yam tu. Alright, so now kita buat test untuk Asia Family Character. Okay, yang ni yang Ustazah Azizah tunggu-tunggu tadi. Seperti biasa daripada link tu, kita boleh tukar juga dalam bahasa Melayu. Klik di sini, questionnaire. Skala ciri kekeluargaan pun ada dalam bahasa Melayu, boleh juga dalam bahasa Inggeris atau bahasa Melayu. So saya bagi dalam masa 10 minit untuk semua menjawab. Okay, boleh? Link yang seperti saya serahkan tu. Okay, link seperti yang saya share tu. Link seperti yang saya share. Dapat tak link? Yang atas okay, again I'll share with you again. Okay, yang ni yang bahasa Melayu. Wait Ini BM version. Alright. Yang atas tu characteristic scale dalam bahasa Inggeris and then bawah tu dalam bahasa Melayu. Okay, sila menjawab semua. Boleh? Saya pun jawab. Boleh? Kalau boleh semua buatlah Alright, tu result saya. Kelebihan ujian-ujian di dalam online ni adalah dia akan calculate terus. So sistem pusat kerja dan kaunseling ni kita dah bertambah baik lah. So bila you jawab kita link. Contohnya pelopor ujian ni adalah Profesor Dr. Ramli Musa, so kita link kat dia. So senang.
Dia macam link ke blog pelopor-pelopor berkenaan. Okay, saya cuba share lah, saya share punya. Okay, Cik Idris pun dah siap. Nanti mungkin boleh share tapi saya tak paksa juga. Siapa yang milih nak share, kita share lah Kita open lah, yang ni lebih kepada open. Okay, dia pada skala struktur kekeluargaan ni, Asia kekeluargaan ni yang Profesor Dr. Ramli Musa buat daripada UKM. Okay, kalau daripada segi saya adalah daripada keluarga yang harmoni, expression. Maksudnya kalau ada apa-apa kita orang memang sentiasa WhatsApp. Kita orang bukan family atau adik-beradik yang pendam. Kalau ada apa-apa berlaku macam kita dalam WhatsApp group kami sangat aktif. So macam Ipar Duai pun memula macam serius lah, boleh declare apa-apa. Lepas tu dia orang pun lama-lama dah terbiasa dengan cara kami lah pada awal-awal macam
boleh cerita ke? Terutamanya suami saya dia introvert sikit, so macam automatically boleh. Alright, and then relation family saya dynamic, konflik ada juga. Okay, tapi dia bukan tengok kat situ tau. Dia kan tengok kat situ. Dia tengok skor yang terbaik adalah kita tengok yang kat bawah tu overall. Macam Maluziana dia dah keluar tu, nak tengok overall. Rozi, overall dia apa? Kita nak tengok ni macam ni, height good, family value tu. Ni untuk diri saya lah. Okay, sebab apa-apa ada benda kita tak nak miscommunication, kita kena cakap apa-apa. Bukan dalam family je, even kalau saya dengan makcik saya pun kadang-kadang mungkin sebab saya punya profession counselor ni mengajar macam Cik Syafiq present tadi, we don't want to talk about problem. Mesyuarat yang paling lama adalah mesyuarat yang talk about problem. Tapi kita sebagai counselor, we want to talk about the solution. Sebab kita cepat. Solution? Okay, that's a problem. So now, how about solution? Lebih kepada tu lah. Alright. So yang ni adalah diri saya. Okay, Cik Dre dah siap. Cik Dre boleh share ke Cik Dre? Alright. Cik Dre boleh share ke? Tak ada lagi. Ada Su nak share apa Overall apa overall yang ujian tu? Overall markah keseluruhan 105. Okay. Okay, untuk harmoni 24, expression 18, relationship and family dynamic 24, conflict centric 18, okay. Traditional practice 21. Alright. Nilai kekeluargaan okey lah, tinggi. Tinggi, okay, sama kita. Alright, Cik Dre pun antara orang yang family type juga okay. Saya memang family type. Family type, sama macam saya juga. Okay, lain ada sesiapa yang willing nak share? Yang belum share lagi? Baru anniversary, mesti tinggi markah tu. 101. Cik Syam, dia skala kekeluargaan adik-beradik. Family dia sekali. Kan bukan dia dengan isteri je. Ada lagu kau je. Tapi Cik Dre memang romantik kan? Okay, next. Ada tak siapa nak share? Rozi dah? Rozi yang tu. Okay, Rozi je share kan? Kita nak tanya yang lain? Ada tak yang lain? Rozi boleh pilih nama tak Rozi? Puan Aida ada kat situ. Puan Siti Aida. Tak ada. Tak ada. Cik Yim, permintaan boleh tak Cik Yim? Akak tunggu Yim punya. Okay, Puan Mariana, Cik Yim ada share tentang dia punya SWOT dekat saya. Sekejap lagi saya sharekan lah SWOT. Alright. Tapi sekarang kita tengok skala kekeluargaan dulu. Siapa yang willing want to share? Cik Nasi nak share? Tak ada. Kadang-kadang tak ada line kalau perlu rumah ni. Dr. Samsul ada nak share? Ustazah, okay, Alhamdulillah. Okay. Ustazah? Nilai kekeluargaan normal. Alright. Okay, good. Thank you Ustazah. Bila normal tu maksudnya ada benda yang lebih kepada pendam lah diri sendiri. Tak nak share sangat dengan di family. Dia macam tu. Tapi kalau yang tinggi sangat tu apa benda semua share. Saya sejenis tu. Sebab tu bila saya kehilangan arwah kakak saya tu ada rasa sikit lah. Kalau dia seorang senang nangis so on. Lain sebab family tight sangat. Okay. Lagi. Siapa Rozi yang rasa-rasa? Dr. Samsul nak share? Sponsor tadi saya miss lah. Tadi dekat website tu kan. Saya belum buat lagi lah survey tu. Tak apa. Tapi dekat chat link ada. Ya, dia dekat website dekat tadi kan, Collection for You kan. Ya, betul. Ya, dekat tu pergi kat mana tadi? Saya dah miss tadi. Saya pun belum buat pun sebenarnya. Okay, saya share dekat chat Doktor, saya share kat chat. Jawab je soalan dekat chat. Okay, nanti saya. Alright, thank you. Okay, bye. Alright, Puan Mariana, Alhamdulillah. Ni kalau dapat anugerah, Puan dapat anugerah peserta paling aktif tu Puan. Okay, no more family value. Alhamdulillah, thank you so much. Alright, good. Okay, lagi tak? Siapa yang share ni? Rozi, siapa yang share Rozi? Ni Zeno. Zeno ada share ni. Okay. Okay, Zeno pun normal. Okay, sebab dia PJJ kan, tak boleh nak manja sangat. Jauh Sabah dengan Semenanjung ni. Okay, itulah orang Semenanjung.
Zeno, cari orang Semenanjung lah, Johor lah kamu. Dah ada dah tu. Alright. Lagi ada tak lagi? Thank you so much. Cik Yen? Okay, tak nak paksa. Alright. Ustaz Anas ada, Ustaz Anas. Ustaz Anas ada, okay. Diorang request Ustaz Anas present dalam bahasa Arab. Ya Allah, saya dah lemah bahasa Arab macam mana ni? Tak ada. Siapa Razi lagi ada tu Razi? Razi ada tu Razi. Serazi dah lah. Abang waktu sebaya saya, Serazi satu sekolah lagi. Junior sekolah saya ni. Serazi ada? Tak ada pun. So, apa tu? Ini saya punya. Sekejap saya share. Normal sama juga. Yang ni adalah Serazi punya. Wait Razi akak share. Wait apa ni? Ni kah? Alright. Yang ni adalah Serazi punya normal family dia sama dengan Zeno. Sebab tu mereka berkawan baik lah Ni adalah skor dia. Okay. Thank you so much. Normal. Okay. Ni budak pandai ni. Masa kita orang kat sekolah. Okay. Alright. Lagi? Azwa nak share ke? Azwa? Azwa nak share? Nasib baik buka add normal. Ada Razi. Okay. Azwa nak share ke? Tak apa. Tak apa, saya dah tahu dah dia punya. Okay. Lagi? Ada tak lagi Z peserta? Sebenarnya dari segi inventory psikologi tu, banyak lagi yang you all boleh klik-klik dan boleh menjawab lah. Sebab sistem online kita buat mudah sebab dia terus calculate. Kecuali nak dapatkan penerangan dan konsultasi lebih, baru datang. Itulah kita nama ni klinik psikologi. Okay. Thank you so much yang bagi yang telah sudi sharing. Dr. Samsuon nak share ke? Tapi kalau tengah deko tak apa doktor. Doktor dah share dah tadi, tak ada masalah. Alright. Seterusnya. Alright, ni Puan Madia dah tanya tadi tentang Cik Ibrahim. Alright, ni adalah ciri-ciri Cik Ibrahim. Okay, dia punya strength dia kerja berstruktur. Yes, orang-orang admin yang penuh kerja dengan pekeliling ni memang you kena ada fingertip. Anything else yang you cakap adalah berkaitan dengan pekeliling, fakta. Paling penting fakta. And then weakness, introvert. No wonder Cik Yim suka duduk sorang-sorang. Okay, so ciri-ciri introvert. Tapi Cik Yim memang tak nak ke depan. Saya selalu suruh dia ke depan apa-apa sebab kadang-kadang ada perkara ke Cik Yim yang buat sebenarnya. Tapi dia tak nak ke depan. Tiba-tiba nanti dia akan cakap, Sophie pergilah ke depan. Situ. Tapi sebenarnya benda tu dibuat oleh Cik Yim. Dia memang tak tahulah Allah bagi pahala yang lebih lah untuk you sebab you tak menunjuk apa yang you buat. Okay, opportunity adalah ilmu dan kemahiran baru. Betul. And then prosedur. Ancaman Okay, sebab tu memang pekeliling lah. Pekeliling prosedur-prosedur UiTM yang sentiasa ditambah baik dari masa ke semasa. Memang Rozi, Cik Yim, Cik Syam memang kena simpan lah. Even saya pun kadang-kadang bila nak perlukan pekeliling saya akan refer pentadbiran untuk dapatkan. Alright, berkaitan dengan UiTM ni. Alright, so ciri-ciri nak jadi lawyer pun ada kat situ lah. Peguam peguam. Pekeliling and so on. Alright. So, Alhamdulillah semua dah dapat. Terima kasih banyak. Okay, saya share balik sekali lagi tentang ni. Boleh screenshot. Career counselling. Okay, secara kesimpulannya melalui ujian career counselling for you.uitm.edu.my adalah untuk mengukur tentang inventory berkaitan kerjaya. Manakala career counselling for you.uitm.edu.my you klik for psychology adalah lebih kepada psikologi test dan bersifat kaunseling lah, pengurusan masa, tekanan and so on. Dan di luar sana saya percaya individu memang mempunyai banyak
mempunyai anak-anak yang dah besar, terutamanya primary dan secondary school, boleh juga gunakan ujian ini secara atas talian dengan percuma kepada anak-anak untuk kita mengenal pasti anak-anak kita. Sebagai parenting style, macam mana kita nak kenal pasti anak kita tu, selain yang Cik Syam cakap tadi tentang grafologi adalah melihat perilaku anak-anak melalui tulisan tangan. Dia adalah salah satunya adalah kita suruh anak kita buat test. Bagi anak-anak yang form 4 yang dia tak tahu lagi arah tuju kejaya, boleh buat test Holland. So anak-anak tu lebih ada matlamat terdorong dalam bidang kejayaan sebab kita tak nak pelajar-pelajar anak-anak kita bila masuk universiti tak ada cita-cita. Belajar hanya sebab ibu bapa. So dia just kompo dan dia tak kerja pun dalam bidang tu ataupun dia tak nak. Kita sayang produktiviti dan bakat untuk negara Malaysia sebenarnya. Alright. Okay, any question? Any question? Alright. Boleh tak semua buka gambar masing-masing? Saya nak ambil gambar. Azwar ambil gambar screenshot. Semua boleh tak buka foto masing-masing supaya saya boleh ambil gambar. Alright. On. Semua Azwar jadikan dia kecil-kecil full all full all page. Tak make up lagi. Oh. Okay. Boleh? Alright. Okay, Azwar, kira Azwar. Boleh tak on muka kita ambil gambar untuk Rosie. Saya lagi cik Puan Rosie juga untuk buat laporan nanti. Boleh? Azwar kira. Okay, sekejap Puan. All. You jadikan dia kecil-kecil. Okay. Dah ya, saja. Zeno, gelap sikit tu. Kena buka langsir. Apa? Lampu tak buka ke tu? Sudah kurus kan? Student praktikal nak tengok ni. Cik Zeno mana satu? Baru terang. Aduh, mana Razi? Razi mana? Puan dah boleh ambil gambar ke? Kira apa? Okay, ready ya? 1, 2, 3. Okay. Lagi sekali. Ada tu Razi Jamal. Okay. Dah tukar baju lah. Okay, lagi sekali ya. 1. Kejap. Berubah gambar. Okay. 1, 2, 3. Okay. Alright. Thank you so much. Mungkin Puan Rosie boleh share tentang link untuk pengisian jam latihan yang sesi sebelah petang. Dan Muhammad Afiq Sazwan ada tak Afiq? Ada Puan, ada. Okay, baca doa penutup boleh sebelum asar ni? Boleh. Okay. Sebelum tu kita itulah mulakan tu dengan Al-Fatihah dulu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya mujibas sa'ilin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya pertemuan kami pada hari ini adalah bagi menyatakan rasa kesyukuran atas segala kurniaan-Mu kepada kami agar kami dapat meneruskan segala usaha baik kami. Ya Allah, Engkau jadilah khidmat bakti mereka yang terlibat dalam majlis ini dikira sebagai amal soleh. Kami juga memohon kepada-Mu agar bakat dan kebolehan yang Engkau anugerahkan kepada kami dapat kami gunakan untuk memajukan masyarakat dan negara kami, serta dapat menyumbangkan kepada perkara-perkara kebaikan untuk agama kami dan bangsa Malaysia keseluruhannya. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau akan iman yang berkekalan, hati yang penuh khusyuk, ilmu yang memberi manfaat, keyakinan yang sebenar, amalan yang baik, bergiat dan berusaha dalam urusan agama, sihat dan kesegaran, tubuh badan yang sempurna serta juga kami pohonkan kekayaan harta benda, iman, ilmu dan kepribadian mulia yang lebih baik
dari sekalian manusia. Ya Allah, ya Tuhan kami, andainya dulu pertemuan kami demi kebaikan, maka Engkau jadikanlah perpisahan ini sebagai satu jalan kebajikan. Tetap dan satukanlah hati-hati kami ke arah keredaan-Mu, meskipun kami berjauhan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah, terima kasih untuk Omar Afiq. Okey, untuk perkongsian kita hari ini adalah saya akan masukkan dalam YouTube. So YouTube channel saya bagi juga link sebab dari rehat saya tak masukkan lagi. So boleh tengok dalam YouTube lah untuk sesi pagi dan sesi petang. Saya akan masuk dalam YouTube link ni, tapi boleh subscribe lah YouTube saya. Terpapar di chat, ruang chat adalah untuk ni sesi petang. Okay, ni adalah saya punya YouTube. Banyaklah video-video saya dengan pelajar di sini. So video kita hari ni untuk kedua-dua sesi pagi dan sesi petang, saya akan masukkan di dalam ni lah. Okay, so dia akan dua yang terlatest tu adalah video kita untuk sesi hari ini. Untuk rujukan Wihar Pentadbiran, UiTM Cawangan Johor, kampus Pasir Gudang dan kampus Segamat. Alright, so just YouTube, just type Unit Kejayaan dan Kaunseling UiTM kampus Pasir Gudang dan nampak muka saya. Saya letak muka saya sebab dia akaun peribadi dan saya tak ada kaunselor berdua di sini. Kalau ada kaunselor ramai, saya letak logo UiTM di situ. Alright, itu. Seterusnya boleh isi link lah. Puan Ruziana ada apa-apa nak cakap ke? Okey, tak ada. Cuma nak cakap terima kasih kepada yang hadir pada hari ini. Lepas tu jangan lupa budaya nombor baru kita, jaga SOP, jaga penjarakan, ingat 3S, 3W. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Puan Ruziana. Okey, tolong isi link kehadiran sesi petang. Baru you all left isi dulu. Ada pula yang left. Semua bahan tu saya dah sharekan dalam slide Puan Su ada dekat dalam tu Apa? WhatsApp. I send my result in your WhatsApp. Cik Grace ada, Cik Nasir ada nak share. Okey, Cik Nasirnya family adalah bawah dia apa bang? Togetherness, harmony, expression, dia punya bawah sikit. Normal lah ni. Ni result normal Normal. Yep. Okey, terima kasih Cik Nasir. Normal time. Okay, thank you Dr. Samsul. Saya audit FSG ke esok. Tak sabar nak tengok deko. FSG sampai, saya tak audit fakulti lah. Sebab saya memang tak nak, saya request tak nak audit fakulti sebab saya ada sesama. Besok yang audit applied science, Cik Aziz, Suhana, Azizah Makassar. Thank you Abang Nasir, Abang Aziz, normal family. Thank you so much. Alright. Okay, thank you so much. So, saya akan masukkan dalam YouTube lah. So, tolong isi survey dulu. Sebelum like, isi survey dulu Dapat kan tu, dah WhatsApp. Dapat, abang isi jam latihan. Sekejap, saya message. Normal. WhatsApp link dia. Okay, dah WhatsApp siap. Daripada rumah ni. Okay dah, nilai kekeluargaan normal. Thank you so much. Alhamdulillah. You're welcome. Right. So masing-masing tolong isi ke sini. Dia ni suka. Alamak, aku buka mic. Dah azan ni. Dah azan, sebab tu saya berhentikan sebelum azan ni. Okay, terima kasih Puan Encik Ibrahim, Puan Ruziana kerana sudi berkolaborasi bersama saya, Unit Kejayaan Kaunseling dan juga Unit Co-Curriculum. Thank you so much. Semoga 2021 kita akan bekerjasama lagi lah untuk sharing session bagi jam latihan staff. Terima kasih sama. Okay.
Dan